Hari ni kita nak tunjuk cara macam mana nak pasang check valve atau one way valve ya. Okey, ni saya bagi contoh untuk yang belum buat lagi. Okey, yang ni yang asal punya, versi asal punya ya. Saya harap jangan ada orang yang skip tengok video ni, jangan skip video ni. Kalau skip video nanti ada takut ada yang tertinggal. Okey. Okey, saya tunjuk dulu yang asal punya, tak ada lagi check valve ya. Okey, macam yang ni adalah daripada incoming dari meter. Okey, dia terus masuk ke tangki. Okey, dan yang ni pula pipe yang keluar daripada tangki ke tandas. Dan yang ni pula sama, dia dua outlet keluar daripada tangki. Okey, semua ni bersaiz 3 suku. Okey, faham ya? Yang ini, yang hitam ni pipe poli daripada meter terus kepada tangki, dan dari tangki outlet keluar ke dapur, dan yang ni satu outlet keluar ke tandas. Okey, sekarang kita pergi tengok yang dah modified macam mana. Okey, kita terus jalan dulu. Okey, yang ni kita dah modifikasi kepada ada check valve. Okey, oleh kerana kita ada dua outlet yang keluar daripada tangki. Okey, kita tengok mana yang keluar daripada tangki. Okey, kalau kita tengok keluar dua outlet daripada tangki macam ni, okey, kita kena pasang dua check valve. Okey, check valve dia macam ni. Kejap saya tunjuk check valve asal dia. Okey, bendanya macam ni, check valve ya. Ini saya tunjuk dia check valve. Okey, check valve ni saiz dia adalah saiz 3 suku. Okey, 3/4 ni 3 suku inci. Okey, kebiasaannya yang keluar daripada tangki adalah bersaiz 3 suku inci. Okey, 3 suku inci ya. Ni saiz 3 suku. Okey, tengok ni semua saiz 3 suku pipe ya. Okey, seboleh-bolehnya. Okey, saya bagi penerangan dulu. Check valve ni dia ada aliran dia. Okey, tengok anak panah dia. Anak panah dia, aliran dia ke sini. Maknanya aliran keluar dia ke sana. Okey, tengok ya. Okey, tengok anak panah ni keluar. Okey, keluar. Okey, daripada ni dia menghala ke pipe keluar. Okey, menghala ke keluar. Okey, tadi kita tengok main pipe tadi, yang asal tadi, dia terus ke tangki ya. Dari ni terus ke tangki. Okey, terus ke tangki. Sekarang kita akan potong pipe ni. Ni pipe dia panggil pipe poli. Warna hitam ni pipe poli. Saiz dia juga 3 suku. Okey, pipe poli ni kita kena potong dengan menggunakan pipe cutter. Okey, pipe cutter ni kalau boleh kita potong untuk poli. Kita letak je kat sini. Okey, kita letak je kat sini. Tak betul-betul. Dan kita potong. Okey, kita potong. Dia akan straight ya. Poli ni cukup sensitif. Kalau kita potong dengan pisau biasa ataupun gunting biasa, apabila kita nak sambung kepada konektor dia akan bocor. Dia akan turun air, dia akan keluar air. Okey, kena pakai ni
Dia panggil pipe cutter. Okey, pipe cutter. Harga dia adalah dalam RM15 kot. Satu. Tapi kalau untuk poli mesti pakai ni. Okey. Jangan pakai gunting biasa. Memang dia akan bocor. Okey, macam ni. Kalau penyambung dia ni, kalau kita pakai gunting biasa, dia akan bocor. Okey. Sekarang okey. Tadi daripada main pipe, okey, pipe utama tu dia straight ke tangki. Okey, sekarang ni kita potong kat sini. Kita potong kat sini. Kita akan bypass dia kepada pipe tangki tadi. Okey, kita potong, kita bypass dia. Okey, tengok betul-betul. Kita bypass dia. Okey. Kita ambil ni, kita terus bypass ke tengah, satu ke pipe outlet 1 dan satu lagi ke pipe outlet 2. Tadi kan dia tak ada pipe ni. Pipe ni tak ada tadi. Okey. Sekarang ni kita potong kat sini. Kita potong ni. Jadikan dia bypass ke sana satu, outlet 1 kan ke outlet 2. Dan di sini kita akan terus ke tangki. Okey. Terpulang kepada anda, kalau nak mudah kita letakkan satu stop cock yang saiz 4 inch, saiz 3 suku. Ini dia panggil stop cock untuk poli. Okey. Yang ni pula stop cock untuk PVC pipe. Okey, saiz dia 3 suku juga. Okey. Tengoklah, kalau saiz pipe ni setengah inci, pakai yang setengah inci. Okey. Kalau pipe ni 1 inci, pakai yang 1 inci. Okey. Harga, okey, saya bagi tahu. Harga ni lebih kurang dalam RM18 yang 3 suku. Lepas tu kita kena ada, bila kita nak sambungkan poli dengan pipe PVC, kita kena ada dia punya konektor daripada poli kepada PVC. Jenis yang macam ni. Okey, jenis macam ni. Okey, jenis macam ni. Ni sambungan daripada poli ke PVC, PVC ke poli. Okey. Okey, penyambungan dia macam ni. Okey. Dan pastikan semua penyambungan ni daripada PVC ni kita kena ada white tape. Okey, white tape. Sekejap ya, saya tunjuk contoh white tape. Okey, white tape white tape pipe Okey. Okey. Okey, setelah kita bypass ni, baru kita letakkan. Okey, saya terlupa satu benda tadi. Sebelum kita buat kerja ni, pastikan tangki air ni dikosongkan dahulu. Okey, dikosongkan dahulu. Kita buka ni, dia punya drain keluar air. Okey, kita kena buang dulu. Dan kita tutup stop cock yang main tadi. Okey. Okey, sebelum kita buat kerja apa-apa pun, stop cock dekat meter air di hadapan rumah tu kena tutup dulu, off dulu. Baru kita potong semua kerja-kerja ni. Okey, kita buat kerja ni. Kita kena buang dulu air semua, baru kita buat kerja ni. Kalau tak, air akan melimpah. Okey. Okey, setelah buang semua air, kita bypasskan yang ni. Okey, kita tengok ni ya. Kita bypasskan yang ni. Dan kita masukkan one way valve tadi, check valve tadi. Okey, yang saiz 3 suku. Pastikan check valve ni menghala kepada outlet keluar, ikut dia punya anak panah tu. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik, air takkan keluar. Dia akan masuk ke dalam tangki dan terjadilah overflow dalam ni. Okey. Okey, ini untuk outlet pertama. Kita kena letak check valve kat sini sebelum bypass tadi. Okey, bypass mesti duduk di depan check valve. Jangan duduk di belakang check valve. Okey, ingat tu. Dia silap. Kalau letak belakang check valve ni tak ada guna lah. Jadi air yang daripada main tadi, kalau kita pasang sebelum kita pasang pipe
bypass tadi, sebelum check valve, air ni akan masuk ke tangki. Air masuk ke tangki dan tangki akan overflow sampai bila-bila. Okey. Dan yang keduanya, kalau ada dua outlet, kita buat dua check valve. Okey. Ni dua outlet. Okey. Saya letak ni dulu. Orang kata apa ni, saya letak stop cock ni supaya senang untuk kerja-kerja lain kali. Kalau bocor ke, masa kita pasang check valve ni bocor ke, setelah kita test dah ada air kat dalam ni, kita boleh tutup kat sini dan kita boleh baiki kat depan. Okey. Kalau kita tak ada stop cock ni, kalau ada kebocoran kat sini ke ataupun kat check valve ni selalu bocor orang pasang. Sebab dia ada teknik dia kalau nak pasang ni. Kalau ada bocor kat sini, kita terus tutup je. Tutup stop cock ni, air takkan mengalir. Dan kita tutup main stop cock, air dari main tak akan datang. Air akan berhenti kat sini. Okey, air akan berhenti. Okey. Okey, satu lagi. Kalau nak buat kerja-kerja ni, pastikan semua tempat bersih dan tak ada habuk-habuk apa ya. Supaya masa kita gam nanti, gam dia punya ni tak kena habuk ataupun pasir apa-apa ya. Air ataupun pasir jangan ada. Seboleh-bolehnya kalau pipe PVC ni, kita pakai yang kelas 6. Kelas 6 ni dia tebal sikit. Yang tu adalah standard JKR. Macam ni kelas 6. Okey, dia standard JKR. Saya nak bagi contoh ya. Ni kelas 6. Okey. Okey, tengok sini dia ada tulis kelas 6. Okey. Okey, kelas 6. 20 mm adalah sama dengan 3 suku. 3 suku inci 20 mm ya. Kelas 6. Okey. Selain tu kita kena belilah T junction, L junction, lepas tu konektor. Kalau ada konektor, perlu pakai konektor, beli konektor. Lepas tu kena beli soket, male soket untuk check valve. Okey, yang ni wajib belilah. Okey, nanti saya bagi tahu cara nak pasang benda ni dengan check valve. Okey, faham tak sekarang ni? Okey, saya tunjuk sekali lagi ya. Ini pipe dari main. Dari asal tadi kita potong, kita terus ke sini ke tangki satu, dan satu lagi kita terus kepada outlet ke tandas, satu outlet ke dapur. Okey. Okey, bermakna sekarang bila check valve ni ada dua, air daripada bypass kita daripada main pipe, dia tak akan masuk ke tangki sebab telah disekat oleh check valve dua-dua ni tadi. Check valve ni kegunaan dia, air dari depan tak boleh ke belakang. Okey, air dari belakang boleh ke depan. Bermakna air dari tangki akan tolak air ni ke depan, dan air dari bypass ni juga tolak air ke depan. Sama juga yang ni, air dari tangki tolak ke depan, dan air dari bypass tolak ke depan, dan air dari tangki juga tolak ke depan. Jadi tekanan dia, pressure dia akan kuat. Okey, dua-dua ni pressure akan kuat. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, apabila kita bypass, kedua-dua air tangki ni bukan saja dia akan mengalir straight, dia akan memberi tekanan kepada pipe-pipe yang datang daripada main pipe tadi. Dari main pipe ni kita ada dari bilik air depan, kebiasaannya dalam master bedroom dia pakai direct pipe. Okey, bila ada tekanan daripada tangki dua ni, bermakna dua-dua air ni akan bagi tekanan. Ini air tekanan daripada tangki,
dan satu lagi tekanan daripada main meter. Okey, jadi tekanan akan kuat juga pada bahagian-bahagian lain. Bermakna satu rumah kita ni semua ada tekanan. Okey, bila ada tekanan semua, bermakna keseluruhan satu rumah aliran air dia akan menjadi laju. Okey, akan menjadi laju. Jika masih ada lagi kata kita renovate rumah, lepas tu kita ada banyak sambungan paip, bermakna paip akan jadi slow lagi. Okey, saya suggestkan paip ni, paip 1 inci drain keluar ni, kita buat satu junction T, dan kita bypasskan juga dan masukkan satu check valve satu lagi untuk menguatkan lagi tekanan daripada tangki air ni. Okey, tekanan juga bergantung kepada besar tangki air ni, besar kecil tangki air ni. Kalau lagi besar tangki air ni, lagi kuat tekanan dia daripada tangki ni. Okey, faham semua ya? Okey, sekarang saya bagi tahu cara nak pasang check valve dengan selamat dan betul. Okey, ni saya nak bagi tahu kejap ya. Okey, saya bagi tahu ni. Okey, cara nak pasang check valve ni ya. Okey, ni check valve ni, dia kiri kanan dia mesti ada soket dia. Okey, kejap ya. Okey. Okey, kiri kanan mesti ada soket dia. Okey, ni saya bagi tahu. Okey, ni arah dia keluar ke sini ya. Ingat, arah keluar dia ke sini. Okey, boleh tengok. Ni punat dia kat dalam ya. Okey, bila air datang dari sini, punat ni akan tertekan dengan tekanan air. Okey, jadi air akan keluar melalui depan ni. Okey, bermakna kalau tak ada air ataupun ada tekanan air dari depan, punat ni akan tolak balik. Okey, punat ni akan tolak balik dan air takkan boleh pergi melalui punat ini. Dia tak boleh pergi melalui sini. Dia akan sekat di dalam ni. Ada satu valve dia akan sekat dalam ni, air tak boleh masuk balik ke tangki. Okey, ini pentingnya gate valve. Okey, gate valve. Ini pentingnya one way valve atau check valve. Okey, kalau tak ada ni, air kalau kita bypass dia akan masuk ke tangki dan akan ada overflow. Okey, ni cara dia nak pasang gate valve. Okey, check valve. Okey, check valve ni dia punya bunga dia tak penuh tau. Bunga dia sampai sini je. Okey, separuh je daripada dalam ni. Okey, jadi kita ambil dia punya tip putih tadi, tip pipe tadi. Okey, kita balut. Cara nak buat, kita balut ni. Okey, kita balut bahagian depan ni banyak sebab dia separuh saja masuk. Dia punya treat dia, treat atau bunga dia. Okey. Okey, cara nak pasang ni senang je. Tip putih ni kita gulung, tarik sikit. Okey, pusing, kita tarik sikit bagi dia kemas. Okey, pusing, tarik sikit. Saya prefer lebih kurang dalam 10 kali tarik. Ini tip ni adalah yang heavy duty, yang saiz tebal. Yang kuning-kuning tu, yang warna kuning ni, biasa yang kita beli kat kedai warna kuning, itu nipis. Kalau boleh yang tu 20 kali pusing. Okey, baru habiskan. Okey, baru habiskan ke belakang. Dan kalau boleh pusing ke depan balik. Okey, biar tebal di depan ya. Okey, kita cabut. Okey, dan kita pusing kat check valve ni. Okey, okey, check valve ni biar dia ketat di depan. Okey, ni agak ketat ni. Okey, bagus bila ketat ke depan. Kalau selagi tak ketat, buka balik, letak lagi tip putih. Okey, kita pastikan ini betul-betul ketat ya. Ini betul-betul ketat, barulah kita pasang kepada pipe ni. Kepada pipe ni. Okey, baru kita gam kepada pipe ni. Selagi tak ketat kat depan, jangan pasang. Sebab apabila kita dah pasang kat sini,
Dia pasang menggunakan gam, kita dah tak boleh pusing lagi. Okey, kita boleh pusing kat sini, tetapi yang ni akan terbuka. Okey, seboleh-bolehnya sebelum pasang, okey, sebelum pasang gam tape dulu, pasang siap-siap yang ni dulu, dan tape juga yang ni sekali. Okey, pasang siap-siap dulu. Yang ni pun tape juga, jangan tak tape. Tape juga, tape putih. Pasang dulu, dan baru kita pasang di side tempat yang kita nak letak tadi. Okey, pastikan kemas dan ketat dulu. Kebiasaannya benda ni selalu bocor di tepi dia ni. Kalau dah bocor macam ni, kita terpaksa potong balik pipe. Okey, okey, kita tengok dari asal sampai. Okey, tengok betul-betul macam mana sambungan dia. Okey, sambungan dia. Ini bypass, terus ke tengah, bahagi dua. Satu pipe untuk ke tandas, satu pipe untuk ke dapur. Okey, kalau ada 3 outlet, buat pecahkan 3, bahagikan 3. Okey, ini mesti selepas pada check valve ya, selepas pada check valve untuk bypass. Dan untuk pasang check valve ni, seboleh-bolehnya kita bypass pipe daripada main. Kalau kita tak bypass, air laju, tapi tak selaju kita bypass. Okey, kegunaannya bypass adalah kalau kita satu rumah slow, bila bypass, tekanan akan pergi kepada pipe yang ambil direct daripada meter air. Okey, daripada meter air pun dapat juga tekanan daripada tangki. Bermakna satu rumah tu semua laju air. Lepas ni kita tengok contoh-contoh yang mana kita dah buat dan sebelum kita pasang check valve. Okey, okey, ni kali ni saja dari saya. Cubalah share dengan orang lain juga, dekat Facebook kita ke, dekat YouTube kita ke, cuba share. Okey, supaya benda ni boleh jadi ilmu kepada semua ya. Okey, kalau ada apa-apa yang tak faham lagi, boleh letak dekat komen tu ya. Boleh tanya dekat komen tu, saya akan jawab. Saya akan cuba jawab. Okey. Okey, ni saya tunjuk cara pasang dia. Okey, yang kat bawah tu semua tongkat dia tau. Itu bukan pipe tau, itu tongkat dia. Tak nak bagi dia tergantung. Bila tergantung, dia akan bergegar dan akan bocor. Okey, inilah cara dia nak pasang check valve. Okey, sekian, terima kasih untuk saya kali ni.